Tiba-tiba dia boleh nampak yang pokok kiri dengan kanan jalan ni bergoyang. Lepas tu angin datang dengan kuat sangat. Bukan angin macam ribut macam tu. Kuat sangat-sangat. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Untuk video kali ini, ada salah seorang daripada subscribers Pika yang kongsikan yang mana kejadian ni sebenarnya berlaku pada diri dia sendiri. Okay. Yang mana kejadian tu berlaku masa dia tengah duk bawa motor melalui jalan Gunung Jerai. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk watak kali ini, dia tak ada bagi tahu Pika nama dia. So, Pika akan letakkan nama karakter dalam kisah kali ini sebagai Zizan, bukan nama sebenar. Okay. Kata dia, pada satu malam dia habis kerja lewat malam, dalam pukul 12.30 malam macam tu, baru dia habis kerja. So, seperti biasalah, dia akan naik motor untuk bertolak balik ke rumah dia dan dia akan melalui jalan iaitu Jalan Gunung Jerai. Okey, kata dia masa dia duduk melalui jalan tu, memang jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Dan macam biasalah, hobi dia bila dia bawa motosikal seorang-seorang ni, dia ni suka menyanyi dekat atas motosikal dia. Dan pada malam tu pula, lagu yang dia nyanyikan adalah lagu Mei yang bertajuk Sendiri. Lagu dia tu lebih kurang macam ni. Dinginnya malam ini, suasana pilu. Macam tu lah kan. Sorry lah, Pika memang suara ke laut sikit. So, Pika memang tak erti nak menyanyi. Dan lagu dia lebih kurang macam tu kot. Pika rasa macam kalau orang yang mungkin kaki karaoke ke apa kat sini yang memang layan rock kapak, mungkin korang tahu kot lagu tu kan. So, dia tengah duduk syok melayan nyanyi lagu tu seorang-seorang ni. Tiba-tiba, suasana malam tu yang agak tenang, okay, kan tengah malam. Daripada keadaan yang tenang, tiba-tiba dia boleh nampak yang pokok kiri dengan kanan jalan ni bergoyang. Lepas tu angin datang dengan kuat sangat. Bukan angin macam ribut macam tu. Kuat sangat-sangat. So dekat sini tak tahulah sama ada ribut tu tanda-tanda nak hujan sebab dia menyanyi ke ataupun sebab gangguan. Tapi sebenarnya pada masa tu Zizan ni masa tengah bawa motor tu kan, dia boleh rasakan macam ada, mungkin lepas ni akan ada satu gangguan. Sebab biasanya kita kalau sebelum berlaku benda-benda macam tu, kita macam ada deria keenam yang orang kata. Yang mana kita rasa macam, kenapa rasa macam tak sedap je, macam tak sedap hati gitu kan. Rasa seram sejuk gitu. Macam tu lah lebih kurang apa yang si Zizan ni rasa. Sebab dia kata masa tu bulu tengkuk dia kan tiba-tiba meremang tau. Lepas tu satu badan rasa macam seram sejuk gitu. Rasa tak sedap hati lah, senang ceritanya. Tapi disebabkan si Zizan ni dia jenis yang boleh Pika katakan jenis yang macam sempoi. Jenis macam taklah, lantak lah kan, malas nak layan sangat. So walaupun dalam keadaan dia tu tengah duk meremang, tengah seram, dia sambung lagi menyanyi. Dia sambung menyanyi seorang-seorang tu kan. Sampailah tiba-tiba dia nampak dekat side mirror dia tu kan, ada macam satu kain putih tengah melayang. Kain putih tu dia bukan kata macam dia duduk dekat atas seat motor belakang tu, tak. Lepas tu bukanlah kata dia macam duduk. Tak adalah macam kan kita boleh rasa macam ada something kat belakang kan. Dia bukan macam duduk tapi dia macam seakan-akan follow motosikal si Zizan ni. Tapi position dia tu dia duduk belakang. Dia macam ikut gitu. Korang faham kan macam mana? Dia macam seolah-olah terapung tau dekat seat belakang tu. Selain daripada dia nampak benda tu kan, kain putih dekat belakang tu, Zizan ni pada masa yang sama juga dia mula dapat hidu bau yang sangat-sangat busuk, iaitu bau macam bangkai, bau macam mayat macam tu. Lepas tu Zizan ni terus terdiam tau. Tadi kan dia duduk syok menyanyi je. Sekarang bila dia dah nampak benda tu dan pada masa yang sama juga dia dah mula hidu benda yang bukan-bukan ni, teruslah si Zizan tu daripada menyanyi dia jadi auto terdiam. Sebab dia dah tahu, okey, punca kenapa ribut apa semua tu tadi bukanlah sebab nak hujan, tapi disebabkan oleh gangguan yang bakal dialami lepas ni. Tapi si Zizan ni walaupun dalam keadaan takut, dah terdiam semua kan, dia ni bagi Pika masih lagi berani tau. Sebab dalam keadaan takut-takut ni, dia masih lagi mampu untuk bagi tahu dekat benda yang belakang dia tu. Dia cakap macam ni, hang kalau nak tumpang, hang tumpang, tapi jangan kacau aku.
So korang boleh imagine tak watak si Zizan ni macam ni. Dia jenis yang macam takut-takut tapi berani. Macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu si Zizan ni dia masih lagi macam takut, berani, tapi pada masa sama macam nak marah juga dengan benda tu sebab nak mengusik dia kan pada malam tu. Jadi sesekali dia akan tengoklah dekat Samira tu sambil bawa motor. Dia tengok dekat Samira ada lagi dekat belakang. Tapi benda tu tak adalah menunjukkan muka ke apa, dia cuma macam kain putih, dia macam nak main-main macam tu je dengan si Zizan ni. So Zizan ni pun cakap lah kat dia, hang nak apa dengan aku ni? Kalau hang nak buat aku jadi laki, tak payahlah hang pergilah cari laki lain. Aku tak nak kat hang lah. Macam tu lah lebih kurang kan. Apa yang si Zizan ni bagi tahu dekat benda tu lah. Tapi bila dia tengok lepas 5 minit macam tu, benda tu masih ada lagi dekat belakang. Tengok je masih ada lagi. Mas tu mulalah Zizan macam, benda ni memang bukan main-main lah ni. Memang betul-betul tumpang si Zizan lah ni kan. Lepas tu kan lagi sekali si Zizan ni dia memberanikan diri untuk bagi tahu macam ni tahu dekat hantu tu. Dia cakap, hang pergilah cari laki lain buat teman hidup hang. Hang pergilah cari laki lain untuk kahwin dengan hang. Kalau hang ikut aku, bukan hang dapat apa pun. Aku bukan boleh bela hang pun. Pergilah, jangan ganggu aku. Lepas tu kan, betul-betul selepas si Zizan dia bagi tahu benda tu dekat makhluk dekat belakang dia tu, dia dapat dengar benda tu mengilai tau. Dan kali ni Zizan ni pun memberanikan diri untuk tengok cermin dekat side mirror tu. Masa ni dia sangat terkejut sebabnya tadi benda tu sekadar macam kain putih melayang macam tu kan. Kali ni benda tu menunjukkan rupa dia dengan kuku dia yang panjang, tajam tu. Dia macam nak marah. Mungkin sebab Zizan ni macam terlampau berani ataupun terlampau sempoi kan. Biasanya mungkinlah benda tu expect yang Zizan ni akan takut, menggelabah ke apa. Tapi Zizan ni macam relax je kan. So benda tu macam nak marah dekat Zizan bila Zizan ni bagi tahu macam tu. So masa ni bila si Zizan tu dah mula nampak benda tu kan, jadinya barulah dia rasa macam betul-betul takut. Lepas tu dia pun terus baca ayat kursi perlahan-lahan. Dan lama kelamaan benda tu pun hilang macam tu je. Tapi Zizan ni bijak juga sebab kan biasanya orang kata kalau kita macam ada benda menumpang ke diganggu sepanjang perjalanan, biasanya kalau boleh jangan terus pulang ke rumah. Korang kena stop dekat mana-mana, dekat sesi minyak ke, cuci muka dulu, ataupun mungkin berhenti dekat mana-mana warung ke, makan ke, lepak dulu ke kan. Lepas tu dalam sejam macam tu barulah korang boleh terus balik ke rumah. Macam tu jugalah si Zizan ni buat. Dia kata masa tu dia pergi ke kedai makan ni, lepas tu dia lepak dulu dekat situ dalam sejam macam tu. Lepas dia dah rasa macam cool balik, barulah dia pun balik ke rumah dia. So, apa pandangan korang tentang kisah Zizan kali ni? Pika tahu kisah ni sangat pendek tapi sangat menarik untuk dikongsikan. Mungkin sebab karakter si Zizan ni dia jenis yang macam berani, sempoi. Lepas tu dia macam kelakar. Tak tahulah bagi Pika lah kan. Sebab bila Pika baca cerita dia ni pun Pika rasa macam, aku rasa Zizan ni dia jenis yang macam kelakar-kelakar gitu kot. Dia punya karakter tu kan. So anyway, seperti biasalah Pika nak korang kongsikan pendapat korang tentang cerita kali ni. Dan bolehlah komen di bawah. Dan let's say kalau pernah juga melalui pengalaman yang sama seperti si Zizan ni, bolehlah kongsikan dekat Pika di bawah. Ataupun email pada Pika dekat mana Pika letakkan email dekat description dekat bawah. So apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.